شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب ولا حول ولا قوة. So Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Maulana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala babu ma ja'a fi dawa'i wal his alai. Situ. Betul. Ha? 99. Bukan 355. Ha? Oh, sini bab lain. Bab 355 lah. Babu maja'a anna Allah kataba kitaban situ. Li ahli jannah wa kitaban li ahli nari. Bab ini pada menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala menulis kitab bagi ahli syurga dan ahli neraka. Ketahuilah kiranya saudaraku bahawasanya isi neraka orangnya tertulis di dalam kitab Allah Ta'ala, dan isi neraka itu pun telah tertentu juga orangnya di dalam kitab Allah. Maka semuanya telah ditulisnya sebelum dijadikan 7 petala langit dan bumi. Dah siap. Kalau manusia yang lemah ni pun buat kerja, ada ketah kerja kan, Allah Ta'ala lebih lagi lah. Dah siap. Dan menulisnya itu imma dititahnya malaikat-malaikatnya menulis ataupun kalam menyurat sendiri. Kalam sendiri menyurat. Itu semua dengan izin Allah Ta'ala. Maka kenyataan dan keterangan ahli syurga dan neraka itu sudah ada tertulis di dalam kitab Allah Ta'ala tersebut dalam hadis. Ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Abdullah ibn Amr ibn As qal kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban wa qala atadruna ma hazani kitaban faqulna la ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an tukhbirana qal wa qala lilladhi fi yadihi al-yumna hadza kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahlil jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim summa ajmala ala akhirihim wala yuzadu fihim wala yunqasu minhum abada. Summa qala lilladhi fi shimalih hadza kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahlin nari wa asma'u abaihim wa qabailihim summa ajmala ala akhirihim
fala yuradu fihim wala yunqasu minhum abada. Faqala ashabu fa fima al-amal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana amrun qad furigha min faqal shaddidu wa qaribu fa inna sahibal jannah yukhtamu lahu bi amali ahli jannah wa in amila ay amalin wa inna amila ay amalin wa inna amila ay amalin wa inna sahiban nari yukhtamu lahu bi amali ahli nari wa in amila ay amalin summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadayhi wa nabazahuma summa qala farqa rabbukum minal ibad fariqum fil jannah wa fariqum fil sa'ir. Hasan gharib sahih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhumah. Katanya telah keluar atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tangannya ada dua kitab. Maka dua kitab itu bukannya sahih atas kata ulama, bahkan tamsil saja. Dan kata ulama sahih dua kitab itu. Satu di tangan kanan dan satu buah lagi di tangan kiri. Maka atas kaul yang mengatakan bukan sahih kitab, maka jadilah datang Rasulullah SAW ke hadapan Abdullah dan kawan-kawannya mentamsilkan dua tangan dengan dua kitab yang seolah-olah ada di dalam tangan. Ada pun ada kitab sahih dan tangannya menunjukkan kepada sahabat-sahabatnya. Dan masalah ni, rahsia dua kitab di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila keluar Nabi SAW dengan dua kitab di tangan, lalu bertanya pada sahabatnya. Maka sabda sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu sekalian ketahui apakah ini dua kitab ni di dalam dua tanganku ni? Kata Abdullah bin Umar, maka kata mereka, tiada kami tahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan bahawa engkau khabarkan pada kami apa dia supaya kami ketahui. Kalau kami tak tahu kecuali setelah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, serta ia mengisyaratkan bagi yang dalam tangannya yang kanan, inilah dia kitab daripada Tuhan yang memerintah sekalian alam. Berisi dalamnya sekalian nama isi syurga, laki-laki dan perempuan daripada manusia ini. Dan tertulis dalamnya nama-nama bapa mereka dan kabilah mereka. Si Anu, anak si Anu, wak puak Anu, orang ahli syurga. Demikian sekalian orang tertulis dalam kitab yang sebelah tangan kanan aku ini. Kemudian dijumlahkan semua pada akhir daripada segala orang ahli syurga, seperti berjumlah 10 milionkah atau berapa puluh milionkah. Maka itulah semua orang yang berjumlah isi syurga dia. Makna tidak berlebih pada mereka lagi, dan tiada kurang daripada mereka sekali-kali. Kemudian sabdanya sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagi yang ada di dalam tangan kiri pula. Ini satu kitab Nabi kata, daripada Tuhan Rabbul Alamin, serupa dengan yang tadi, yakni dengan yang di tangan kanan telah bertulis jua. Tulis padanya, tulisan dalam tadi itu ialah sekalian nama ahli neraka.
dan sekalian nama bapa-bapa mereka itu dan kabilah mereka. Siapa nama dia? Kabilah mana? Siap. Maka tersebutlah masalan si fulan, anak si fulan, ibnu fulan daripada kabilah anu sekian-sekian, isi neraka. Allah. Kemudian begitulah juga tersebut si fulan, ya, anak si fulan daripada kabilah anu, ya, ialah isi neraka. Hingga habislah isi neraka telah termaktub di dalam surat itu, buku kitab. Kemudian dijumlahkan pada akhir daripada mereka itu sekali, kira habis. Dikira berapa milion masalah Allah, atau berapa puluh milion, ya. Maka tiadalah lagi ada pada mereka itu dan tiada pula kurang daripada mereka itu. Ya, tiadalah lebih, tak kurang, maksudnya tepat bilangan mereka sekali-kali. Tak ada bertambah dan tak ada kurang. Habis. Dan perbahasannya. Masalah apa guna beramal? Kata Abdullah bin Umar Ibn Amru apabila didengar oleh setengah daripada sahabat-sahabat Nabi SAW demikian, maka pakaulah ashabu, ya, imal amal ya Rasulullah SAW. Maka berkata sahabat, manakala sudah tertentu bilangan dan jumlah isi syurga dan tentu jumlah isi neraka, termaktub dah semuanya dalam buku, maka apakah kita berpayah-payah beramal lagi ya Rasulullah? Kalau dah ada kat sana tak payah beramal, masuk syurga juga, kan? Macam tu maksud dia. Kita nanti, mana kita tunggu sajalah. Kalau sudah termaktub isi syurga, masuklah ke syurga. Kalau termaktub mana isi neraka, dan saya masuklah neraka. Itulah makna sabda Rasulullah SAW, ya, in kana qad faragha minhu. Artinya jika ada pekerjaan kita sudah makna diselesaikan oleh Allah SWT daripadanya, yang kuat syurga telah tentu kuat syurga, yang neraka tentu neraka. Jadi makna apa faedah kita beramal? Dah siap. Tengok nanti jawapan. Kemudian masalah isi syurga, masuk syurga dengan amal baik. Kata Abdullah, syaddidu wa qaribu. Maka sabda Rasulullah SAW, turut oleh kamu sekalian akan jalan yang benar dan hampirkan diri oleh sekalian kamu kepadanya dengan mengerjakan yang disuruh oleh Allah dan menjauhkan yang ditegahnya. Kerana ahli syurga itu disudahi Allah Ta'ala baginya pada akhir umurnya dengan ahli syurga. Dan jika beramal apa-apa amal sekalipun, yang ini jikalau sudah pada takdir azan, pada azalilah, mana engkau semua itu ahli syurga, nah saya dimatikan dengan amal ahli syurga, itu beriman dan taat. Itu maknanya. Dan jika beramal, ia akan amal ahli kejahatan dahulu daripada nak mati itu sekalipun. Ya, kalau dia sudah ditakdirkan ahli syurga, walaupun maknanya sebelum itu dia beramal. Jika beramal, ia apa amal kejahatan dahulu daripada nak mati. Tapi dekat nak mati, dia berubah jadi amalan ahli syurga. Itu maksudnya. Ya, jadi bertobat dan seterusnya, syurga lah. Dalam hadis lain yang menyatakan al-ibrah bil khawatim. Kiraan itu dikira di ujung umur. Ya, dan kita dari 3 pusingan. Pusingan pertama dia lepan, cecit lagi. Pusingan kedua dia pengsan. Orang lain pula potong. Jadi kiraan bukan di pusingan pertama kedua, tapi kiraan di pusingan yang akhir. Akhir siapa menang, dia lah menang. Maksudnya dikira manusia itu ketika dia hembus nafas akhir. Kalau kena nafas akhir tidak siapa pun tahu. Kan? Tak siapa pun tahu, bukan sebab sakit mati. Kan? Kadang-kadang sakit tak mati. Dia naik kenderaan, langgar lori, mati pula. Ini mati spesial pula dekat China. Ingat? Boleh tahu. Kan? Tak lantar virus sikit aja, mengelitik dia.
yang lawan Tuhan. Walillahi junudis samawati wal ard. Bagi Ta'ala ada tentera langit bumi semua ada. Dia hantar sikit dia kan melupur. Hilang taiko kan dia sombong kan, siapa boleh hancurkan ekonomi China. Kali yang gegar sikit ya. Dia tak boleh keluar, orang tak boleh masuk. Kau bayar non kejapnya. Allah. Dia nak sembunyikan apa yang berlaku. Setelah ambil daripada tak nampak. Lagi menggelempang-gelempang nanti kan. Bukan angka yang dinyatakan, lebih banyak daripada itu lagi. Kau bunuh orang Islam, tuan balak sekejap. Allah. Maksud di sini maknanya apa? Al-ibrah bil khawatim. Kiraan itu dikira di ujung. Ya. Jadi oleh kerana ujung kita tak tahu, itu kita kena bersungguh-sungguh lah. Mudah-mudahan termasuk di dalam kumpulan ini. Maka disudahi juga dengan amal ahli syurga. Apakala kamu ketahui demikian, buatlah amal baik. Kerana tak tahu kamu bila akhir ajal. Mudah-mudahan tiba akhir ajalmu dalam berbuat baik, lalu mati dalam iman dan taat. Itu kerja syariat suruh itu. Segi hakikat dia memang ditetap. Sebab apa begitu? Sebab tidak ada siapa yang boleh menentukan melainkan dia sendiri. Ya. Allah Ta'ala tunggal dalam penentuan dan pelaksanaan kelulusan dia. Dia tak ada campur lain. Kalau campur orang lain tu bukan Tuhan nak siap mesyuarat apa bincang tak ada. Tuhan tak ada mesyuarat kerja dia. Dia kata fa'al lima yuri. Buat apa dia nak. Itu baru Tuhan. Kalau berbincang itu bukan Tuhan. Itu kita kan. Sebab apa kita bincang? Sebab masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Bila berbincang kan, boleh nampak pandangan siapa yang lebih. Kita pula rasa kurang. Apa kita nampak kurang? Kalau tidak, kita rasa kita lebih. Bila orang keluarkan pandangan ni, lagi handal pandangan dia ni. Itu maknanya. Tapi segi syarat dia kena jaga. Bila dalam mesyuarat pandangan kita orang terima, kita kena banyak istighfar. Ya? Jangan kita pandangan terima naik, tak boleh. Bila pandangan kita diterima, kita kena istighfar. Takut-takut pandangan kita jadi masalah nanti. Kalau pandangan kita tak diterima, kena ucap Alhamdulillah. Kan? Ini pandangan dia tak terima, dia mengempal. Bila pandangan dia terima, dia tabik dada. Itu tak betul. Maka disudahi juga dengan amal ahli syurga apabila yang demikian, buatlah amal baik kerana tak tahu kamu bila akhir ajalmu. Mudah-mudahan tiba akhir ajalmu dalam berbuat baik lalu mati dalam iman dan taat. Amin. Ya Allah majal. Amin. Sudah masalah isi neraka, masuk neraka dengan amal jahat. Telah bersabda Rasulullah SAW, wa inna sahiban nar yukhtamu lahu bi amalil ahli nar. Dan bahawasanya orang yang ahli neraka itu disudahi adalah umurnya baginya dengan amal ahli neraka. Itu hakikat dia. Dan jika beramal apa-apa amal sekalipun, dan jikalau sudah pada takdir Ta'ala dalam azali akan dikatakan ahli neraka, nasai dimatikan ya dengan amal isi neraka, iaitu kufur na'udzubillah dan maksiat wala'iyazbillah. Oleh itu turutlah jalan sebenar, mudah-mudahan sampai mati. Dengan demikian itu tujuannya. Kerana takdir itu tiada siapa yang tahu. Kerana takdir kita tak tahu, makna kita apa bersungguh-sungguhlah mohon pertolongan Allah Ta'ala buat kerja dia semua. Walaupun di ujung tapi tanda dia ada. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kullun ay kullul insan, tiap-tiap insan. Ya. Muyassar, dia dimudahkan. Lima bagi barang khuliqalahu, yang dijadi dan disediakan untuk di akhirat. Mana tanda tu ada. Mana kata dulu tengok dia buat amal soleh bagus, atau tanda ahli syurga dah ada. Tanda confirm belum? Confirm di ujung. Akhir ada yang terbalik pun na'udzubillah. Ya. Sebab tu makna tanda tu bila dekat kita tengok alhamdulillah apa yang kita buat ni tepat dengan kehendak Allah dan Rasul, maka istiqamahlah, minta istiqamah. Kalau tengok tanda ni macam ini berat ni, cepat berhenti. Jangan tangguh-tangguh, tobat cepat. Itu maknanya. Kemudian semua qala Rasulullah SAW, ya biyaini,
biyadai fanabazahuma. Kemudian daripada habis, Rasulullah SAW mengkhabarkan orang yang di dalam 2 kitab yang ditangani itu dan sudah habis pengajaran ke atas sahabatnya, iaitulah memperbuat Rasulullah SAW dengan 2 tangannya, iaitulah menghayunkan dan memperbuat bagi orang yang membuat suatu kebelakangan, ya, atas 2 bahu dia, maka dilemparnya akan 2 kitab. Dia berbaling ke belakang. Kemudian bersabda, ia telah selesai Tuhan kamu daripada pekerjaan segala hambanya, ya, sepuak dalam syurga dan sepuak dalam neraka sa'ir. Allah. Maka tiadalah faedahnya dikata di sini, ya, dikata begini atau begitu yang sudah ditakdirkan Tuhan. Maksud dia apa? Bila ditakdir satu, jangan kita kata begini tak sah. Kalau aku tak buat, kalau aku tak keluar rumah tak kena. Tak ada kalau. Benda tu semua disusun. Dan janganlah diharung-harung dengan akal atau perkara takdir yang tiada sampai akal. Bila kena tu dia musing. Kalau animan, itu semua syaitan. Buka pintu iblis, syaitan untuk mengganggu akidah dia. Dia rosak apa ni? Nanti membawa dia tak reda atau menyesal atau tak faham daripada takdir Tuhan. Rosak. Bahkan etikad semua perkara sudah ada takdir dah siap, dan kita sekalian wajib beramal dan jangan bergantung dengan takdir. Ya, apa maksud di sini? Beramal syariat suruh. Jangan terserah dengan mana serah yang tidak disuruh. Ada takdir, tunggu je lah. Takdir bab lain, takdir bab akidah. Kita kena pegang bahawa semua itu dari dia. Tak akan berubah, tak cepat boleh ubah. Ada pun amal disuruh. Syariat pun dia, hakikat pun dia punya semua. Kemudian kata Abu Isa dalam Mizan Bab ini ada riwayah daripada Ibnu Umar dan hadisnya hasan lagi sahih dekat. Kemudian seperkara lagi kata Tuan Pengarang ialah pada masalah Nabi membuang kitab ke belakang. Sebab ada kau kena isyarat dia. Kalau isyarat mana Nabi kata sebelah kanan aku ni kitab, dalam ni semua ada. Bentuk isyarat. Setengah kata dah ada betul Nabi pegang. Tak kira lah. Itu maknanya apa yang disebut itulah dia. Jadi persoalan dia bila Nabi lemparkan kitab di belakang, membuangkan kitabnya ke belakang. Apa makna itu? Ya, nabazahuma. Ya, Nabi tempatkan kedua. Persoalan dia bila tempatkan ke belakang kedua tu, tangan tidakkah menghina nama jaga tadi. Kitab asal kita kena jaga. Letak biar tinggi. Kemudian letak kitab tu jangan letak benda lain atas kitab. Dia susunan dia Al-Quran kena letak di atas. Ya. Bawa Quran, bawa kitab hadis. Bawa kitab hadis, bawa kitab ulama. Ya. Jangan letak atas dah kitab letak atas Quran ke jangan. Itu tak ada adat silap. Susunan itu. Letak Quran atas. Hadis bawah, bawa kitab ulama. Esok khabar letak atas Quran, tak boleh kotak, dia ada barang. Kadang dia punya kotak apa? Handphone letak atas kitab. Semua tak belajar. Tak ada adab, bukan dalam kitab ta'lim muta'alim. Nak tahu adab dia. Sebarang pen punya letak atas kitab ni. Kat tepi tu tak apa kita nak bab tindir takut diterangkan atau lain. Yang letak atas kalimah-kalimah. Ya. Ni kadang jam dia letak ni bolpen, letak ni. Ya. Dia tak mengaji kitab ta'lim muta'alim. Kalau mengaji kitab tu adab itu berkat. Ya. Kadang dia pakai buang-buang gitu je. Ada penjaga tu. Satu yang keduanya kalau dapat tulisan-tulisan makalah ke, ya, surat khabar ke, ada nama-nama Allah Ta'ala yang kita memang tahu dia takkan terpelihara, jadi buang-buang, guntinglah. Ambil gunting-gunting, selit dalam kitab. Ini buang sana. Kadang letak kat ruang tamu kat bawah. Kawan datang unjuk kaki. Allah, kalau nama Allah Rasul itu macam takkan keberat hijau. Kena jaga dia. Tunggu saya cerita dah satu orang saleh. Dia nampak nama Allah terjatuh, Masya Allah. Dia bersihkan, dia basuh tu.
Malam terbuka hijab, laduni tu dia dapat. Dia mentakzim, dia besar. Dia mentakzimkan akan nama Allah SWT. Ya. Itu pun jagalah, banyak kita pesan berkali. Kerana orang ni jahit apa? Kopiah anak dia kan, kebetulan nama anak dia Abdullah. Ada nama Allah, Ain Ba dan Alif Lam Lam. Salam. Nanti yang basuhnya mesin basuh sangkut tempat tinggi. Ya, kena adab tu kena jaga. Kalau betul apa? Kicap kipas hudang je kan. Tuan-tuan beli tu kikis tu. Ambil apa? Pisau kecil kikis. Buang nama. Itu Ahmad tu nama Nabi. Ahmad bin Abdul Latif. Al-Latif tu nama Tuhan. Ya. Dia orang kadang-kadang tak jaga. Salah. Ya. Jadi persoalan sekarang Nabi cempak ke belakang. Dapat tangan. Dia kata apa? Tidak akan menghina namanya. Maka dijawab oleh ulama, jika sahih dua kitab di dalam tangannya dibuangkan ke belakang, maka tiada nama menghinakan kerana ia membuangkan ke dalam alamil ghaib. Ulama takwilkan kalau betul nampak kitab tu bila Nabi cempak je, hilang kitab tu. Dia tak jejak ke bawah. Satu kaul. Kalau pakai kaul mana isyarat, mana Nabi kata ni di sebelah kanan aku ni mana kitab semua, mana isyarat je. Tak ada maknanya jirim jisim dia tak ada. Ya, dia punya apa zat dia tak ada. Atau objek dia tak ada. Dan jika tiada dua kitab yang sahih, bahkan tamsil dia, Nabi isyarat dengan tangan begitu je, ada tak ada apalah. Dengan dua kitab tadi maka jadilah melambungkan tangan ke belakang tu maksud dia apa? Isyarat takdir Allah Taala sudah selesai. Itu cerita habis. Kita cakap kan? Habis. Maknanya habis. Selesai. Tak ada siapa boleh ubah lagi dah. Tak ada nak ada komen-komen dari dan tiada dapat diubah dan diganjak lagi wallahu alam. Itu maksud hadis ini. Ini perbincangan sekarang ni sakit banyak. Bab mumajaah la udwa wala hammata wala safar. Balatan ini menerangkan tiada berjangkit-jangkit sakit. Apa makna ni? Kadang kita cakap, oh jangkitan, penyakit ni berjangkit ni. Nabi kata tak ada penyakit berjangkit. Apa makna dia ni? Itu dibahas ni. Dan hasil, dan tiada buang hantu. Dan tiada burung hantu. Punya pasal ni, ini burung hantu datang ni. Bulang kuit. Tengoklah berapa hari mati lah orang ni. Wah, bulang kuit pula wakil ambil nyawa. Macam-macam tu ni. Dia berjalan kan nak pergi ada hajat, nak pergi Minang ke, tiba-tiba biawak melintas. Balik kata, "Weh, majal dia." Ini paman apa dibawa tuan. Seolah benda tu pula memberi takdir. Takdir minallah. La ghair, tak ada lain. Kata biawak dia takut. Apa kena mana dengan biawak? Biawak bergerak, Tuhan gerak dia semua. Mati dibunuh. Dan tiada penyakit dalam perut itu berjangkit-jangkit dada. Ketahui kiranya saudaraku, 3-4 perkara kebodohan yang mana keadaan jahiliah yang lalu ada tinggal pada orang-orang jahil. Pertamanya perkara penyakit jangkit menjangkit. Maka dengan kerana perkara ini, setengah daripada iktikad yang salah, maka syarak memberi keterangan akan sebagai keterangan iaitu melihat matahari. Terang. Tengok. Kemudian masalah pertama daripada jangkit menjangkit ni. Itu apa tu terang? Diiktikad. Tak nampak. Diiktikad oleh orang, katanya apabila kita dekati orang kena kusta, nasaya menjangkit ia kepada orang belum kena. Macam sekarang dekat China macam tu. Kan? Dekat dia kena. Dia tombang kan. Apa maksud tak berjangkit? Tengok bahasan ni. Dan apabila masuk dalam taun, nasaya kena jangkit penyakit taun.
Dan bila dia dekat dan berdiri bercampur kerbau yang kena hawar ni tadi, nascaya kenalah pula kerbau yang belum kena oleh menjangkit. Maka jadilah makna menjangkit itu ialah berpindah dan berjalan penyakit daripada badan orang yang sudah kena ke badan orang yang belum kena. Hingga demikianlah jadi mati beberapa orang. Dan demikian itu dipandang dengan mata kepala, nampak. Dengan sebab itu jadilah beriktikad dengan ada jangkit menjangkit. Masalah jangkit menjangkit iktikad salah. Iktikad yang salah tu macam mana? Jangkit menjangkit itu iktikad yang salah adalah beriktikad ada jangkit menjangkit dan berjalan penyakit dari seorang ke seorang dengan menurut pandangan mata kepala itu, maka ialah iktikad yang disalahkan oleh syarak. Dan ditunjuk oleh Rasulullah SAW akan salahnya sebagaimana telah dikeluarkan oleh Tirmizi hadisnya. Ali bin Mas'ud qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala la yu'di syai'un syai'a. Qala a'rabiyyun ya Rasulullah ba'irun al-jarbul al-hashafatu bizanabihi tajribul al-ibil kulluha. Wa qala Rasulullah SAW faman ajrabal awan. Rasulullah SAW faman ajrabal awan la udwa wala safar khalaqallahu likulli nafsin wa kataba hayatahu wa rizqahu wa masaibahu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW, namanya Abdullah bin Mas'ud, katanya telah berdiri dalam kami Rasulullah SAW di kalangan bersabda bagi Rasulullah, tiada menjangkit satu akan suatu. Maknanya apa? Semua itu jadi dengan tasis iradat Allah Ta'ala pada azab. Semua dah siap. Jadi tak usahlah siapa-siapa yang iktikadkan sebagian pandangan mata kepala. Mata kepala nampak kan? Mana ni nampak macam jangkit itu pergi sini, dia pergi sini. Maka hendaklah iktikadkan akan bukannya demikian tu. Yani Allah sendiri menjadikan penyakit yang serupa dengan penyakit yang dikatakan menjangkit itu berbetulan dengan masa bercampur. Masa kita bercampur tu Allah Ta'ala jadikan jangkit. Yang ni pun Tuhan jadikan. Bagaimana kalau jangkit tu memberi kesan, menjangkit tu memberi kesan dia yang menjadikan, dia telah syirik Allah Ta'ala dengan jangkitan. Ini dalam ala wajhi taksir, atau wajah memberi kesan. Siapa ada yang memberi kesan? La yusiru illallah. Tiada memberi kesan melainkan Allah Ta'ala. Tiada memberi bekas, dan kita dah mengatakan tidak memberi bekas melainkan dia. Tidak memberi kesan melainkan dia. Dia macam makan kita makan, siapa beri kenyang? Zahirnya nasi nampak kan? Siapa yang beri kenyang? Nasi je. Kalau nasi hakikat memberi kenyang, bermakna kita dah mensyirik Allah Ta'ala dengan nasi. Nasi dengan Tuhan sama taraf pula. Zahir ni kita nampak nak makan kenyang. Tapi hakikat dia yang mengenyangkan asyaba' minallah. Kenyang tu dia tak ada. Dengan bawa apa Tuhan boleh jadikan makan tak kenyang. Makan-makan tak kenyang. Ataupun sebaliknya, tak makan dia kenyang. Zaman Dajjal itu. Kan? Ikut Dajjal, ikut dia dapat makan. Tak ikut tak dapat. Orang beriman Tuhan selamatkan dia. Dia tasbih dia kenyang. Dia zikir kenyang. Kan? Lepas sekarang zikir dia kenyang, tutup kedai makan. Nak salah buat Syekh? Nak pergi kedai? Zikir Syekh? Dah kenyang. Wah, jimat belanja. Itu semua sebenarnya urusan dia. Ada pun penyakit seorang itu tiada yang berpindah dan menjangkit, dan tiada pada penyakit kekuasaan dan menyakit seorang, bahkan yang menyakit itu ialah mana pemberi manfaat dia, yang memberi mudarat pun dia. Nama dia terpampan, tak apa faedah kita menghafal asma husna. An-nafi' dia memberi manfaat. Ad-dar pun dia juga memberi mudarat. Asy-syafi yang menyembuh dia juga. Kita makan obat sembuh. Siapa menyembuhkan?
kena jaga. Jangan nak buat menyembuh syirik. Dia tak tunggu nak pergi kat berhala, nak pergi angguk kat berhala dulu. Ya, kalau iktikad saja obat ialah hakikat menyembuhkan, sama taraf dengan Tuhan, syirik. Ya, semua sebab saja. Tak jadikan. Nabi suruh ikul idain dawa patada. Wow, tiap-tiap penyakit ada ubat. Nabi kata, pergilah berubat. Itu dari sudut lahir kena berubat. Ada penektikat, jangan. Atau benda yang kena jaga, dihalus sikit tu. Jangan tersilap. Dia jadi syirik tak payah pergi rumah berhala. Ya, syirik dengan air kopi. Syirik dengan makan. Ya. Dia syirik dengan api. Siapa membakar hakikat? Al-ihraq minallah. Dari Nabi Ibrahim dia bakar apa? Tak anggur. Bahkan dia bertukar jadi sejuk pula. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk. Atau Ibrahim sejuk yang sejahtera. Kalau tak ada salaman, ulama kata mungkin Nabi Ibrahim mati sejuk dalam api itu. Dia menyatakan semua dalam kekuasaan. Itu suruh kita pandang kuasa besar dia. Sebab kalau pandang akal kita, pandang zahir ni, kata dia akidah keliru dan ya, sini tengok Nabi segegah kita dalam hadis ni tengok ya. Dia kata kalau jangkit yang ni kan, kata ni yang ni jangkit ni yang pertama ni. Yang pertama jangkit mana-mana. Nabi tanya, yang pertama ya, paman ajrabal awal. Siapa yang jadi yang pertama tadi? Dia jangkit ke mana pula? Sebagaimana yang pertama tu Tuhan yang menjadikan, yang kedua pun dia je, ketiga seterusnya. Ingat istilah perubatan banyak ni, penyakit berjangkit. Mana jangan kita beretikat yang mana benda tu berkesan. Etikat yang salah. Kita etikat benda ni berkesan. Adapun benda tu datang kuman tu sebab dia. Sebab dia. Ya. Macam makan, nak makan tu sebab. Jangan etikat nasi. Sebab cedera mana bila kata nasi memberi kesan, kenyang tu nasi bagi. Habis Tuhan campur pula lagi kenyang. Tuhan tak terlibat dengan kekenyangan tu. Wah, kacau. Ataupun dah sama standard tu panggil tasyrik. Apa pun tasyrik menduakan. Lawan dia tauhid menunggalkan. Ya, kita tolak tasyrik, kita ambil tauhid. Ya, tauhid menunggalkan dia. Ya, yang mengadakan, yang meniadakan semua dia. Itulah panggil Tuhan. Ketidakkan dia bertuhan dengan diri dia pula. Dia rasa dia pula. Allah. Maka berkata seorang Arabi. Kalau Arab, orang Arab. Kalau Arabi itu pakal al-Arabi, orang darat. Ya, orang ulu lah. Ya. Kalau Terengganu entah orang ulu, orang bandar lain cakap kan. Jauh. Dia cakap macam burung. Yo. Dia kalau tengkau ni kata bodoh, niatkan apa? Bodoh. Bodoh. Niat bodoh. Budu itu budu. Kita dengar budu. Bahasa dia cakap main laju. Yo. Kalau pergi bandar kadang-kadang orang bandar pun jom. Ni tahulah ni orang Kuala Berang ni. Cakapnya ni Kuala Berang ni orang Hulu dah ni. Di Melaka je pelik, kampung Hulu tengah bandar. Sebenarnya kampung Hulu tu. Maka berkata seorang daripada orang darat, orang Arabi, ya Rasulullah SAW. Perkataan tuan hamba itu seperti menyalahi zahir pandangan mata kepala. Kau tengok mata kepala kan, kajian kata, jangkitan lah nampak kepala kan jangkit. Kuman gini jangkit. Bermula seekor unta kurap yang buruk di ekornya dah kena kan, datang mencampuri unta. Itu mata lahir kita tengok tu, yang sihat. Maka jadi kurap semuanya pula. Memberi kesan kurap tu jangkitan ke Allah Ta'ala. Dia kena jaga tu. Sama macam makan tadi, kita makan nampak makan, nasi masuk kenyang. Kan? Siapa yang menjadi kenyang? Kena jaga. Siapa menjadi kenyang? Allah Ta'ala. Asy-syaba' minallah. Maka dari mana datangnya itu? Ya Rasulullah, bukankah daripada unta yang membawa benihnya tadi? Kerana unta yang banyak, yang segar, segak,
berlepas di padang. Dia lepas di padang sarjana, tiada apa-apa melainkan apabila datang unta kurap, zailah semuanya kena kurap. Ya. Apabila didengar oleh Rasulullah SAW kalam demikian itu, maka Rasulullah pun memberi jawapan, ya, bagi pematah lidah Badui. Faqala Rasulullah SAW, paman ajrabal awal. Itu adalah soal ni. Jam terus. Ya, soalan tu bunuh terus. Benam. Maka sabda Rasulullah SAW kepada Arabi itu, ya Arabi, hei Arabi, kalau kata segala unta yang kena kurap dengan sebab apa? Menjangkit dengan seekor yang kurap, ya, maka seekor yang kena kurap dahulu yang pertama tu dikatakan pembawa benih itu, dari mana pula dia menjangkit? Dia jangkit daripada mana? Yang awal mula dia. Tu Allah Ta'ala jadikan. Ayat ni pun sama lah, Allah Ta'ala jadikan juga. Maka mana yang pertama pun Tuhan yang mentaksiskan, yang lain Tuhan mentaksiskan juga. Ya. Jaga tu. Mana iktikad kita bahawasanya kesan sebenar ni ialah minallah, semua dari Ta'ala. Maka diam Arabi tiada terjawab lagi. Kerana apa? Perkara dijawab dengan kata yuhtamal, menjangkit dari yang lain menjadikan ia tasalsul, mana berangkai-rangkai. Jadi kalau dijawab dengan kata bahawa dijadikan atas ke atasnya, maka mengapa tidak dikatakan pada segala yang kena itu telah dijadikan? Kalau kena, kenapa yang kena mula-mula tak kata yang ni tak kena jadikan? Yang pertama tu tak nak jadikan, dia kata yang ni menjangkit. Kalau jangkit tu kenapa yang pertama ni berjangkit mana? Menjangkit tu yang pertama tu tak nak jadikan. Habis yang ni Allah Ta'ala bukan jadikan. Mana yang menjadikan hakikat ialah Allah. Ya. Sebab jangkitan ni kita boleh takwil, orang kata jangkit tu sebab je lah. Ya. Sebab jangkitan tu Allah Ta'ala juga jadikan. Ya. Siapa pindahkan dia? Ya. Kemudian jadi sakit di sana, siapa jadikan dia? Nak menjaga akidah supaya apa? Maksud sini ringkas dia, jangan kita beriktikad jangkitan itu memberi kesan kepada sakit. Sakit adalah minallah. Ya, as-saqam minallah, asy-syafi pun huwallah. Ya. Jaga tu akidah tuan-tuan. Dan satu lagi ni. Jadi bila Nabi tanya paman ajrabal awal, tu tak jawab tu. Dan itu siapa yang datang sakit? Jangkit mana pula yang mula-mula? Yang mula-mula sekali jangkit mana? Dia tak jawab. Kalau jawab mana tu jadikan ayat ni sama je. Semua minallah. Masalah penyakit itu semuanya dijadikan Allah Ta'ala. Bukannya dengan jangkit menjangkit. Jadi mafhum di sini apa maksud dia ni? Kesan sakit itu ada minallah. Penjadi asal ialah Allah. Macam makan lah, tapi jadi kenyang, tak lah. Cuma maknanya dia cakap makan kenyang, itu dia panggil adat biasa. Hukum adi. Tapi bukan di hakikat. Kalau cari hakikat, kita kata dia mengenyangkan, habislah. Maksudnya dia ada dua yang mengenyang. Ya, makanan mengenyang, Tuhan pun mengenyang. Oh, ada sama taraf pula. Tuhan dengan makan. Tergosak. Apabila dilihat Rasulullah SAW, akan Badui itu telah patah lidahnya. Ya. Ni kalau Melayu pun ada balaran dan patah lidah. Bukan makna lidah patah. Ya. Kalau ikut benda tak ada nampak lidah dia patah. Mana sudah mati hujah. Ya. Patah lidah sini mana? Sudah jam. Hujah dia tak ada nak hujah. Tu orang tu patah lidah. Kan kata dah patah lidah, tengok lidah awak patah dia. Maka terus Rasulullah bersabda, la adwa wala safar. Ya. Wala tiarata dan hadis lain. Mana? Tak usahlah kamu pegang etikat jangkit menjangkit. Tidak ada jangkit menjangkit. Kenapa tidak ada jangkit itu memberi kesan pada penyakit tersebut? Sakit tersebut adalah minallah maksudnya. Memberi bekas padanya tak ada. Dan juga tiada penyakit safar itu ada padanya memberi bekas, tak ada. Ya. Ini sekarang dah tak ada kan? Dulu buat apa? Hari perayaan safar kan? Mandi safar. Dia bergagak kita lembu. Lu ingat masa kecil-kecil dia?
Wah, ingatkan dia berdoa, kau mendandangku, dia joget. Dia pergi kat pantai mendandangku dia bertanda yang tentina. Wow. Itu tarik balak, bukan tolak balak, tuan-tuan. Macam-macam. Kemudian khalaqallahu likulli nafsin wa kataba hayat wa masaib. Ya, antara ini tetap semua. Razak wa razaqahu wa masaibaha, semua itu makna Tuhan tetapkan. Wa rizqaha wa masaibaha. Dan telah jadi kalau Ta'ala akan tetap orang Tuhan tu Tuhan jadikan. Dan di suratnya hayatnya, umur dia berapa, rezekinya banyak mana, dan balik sudah siap. Jadi. Maka barang siapa waktu sampai ajal ni matilah ia. Bukan mati kena sakit. Ya, bukan sakit tu mematikan, tak. Sakit tu sebabnya. Banyak orang sakit tak mati. Ada yang koma 6 bulan. Lepas tu hidup balik. Rupa tak jadi nokta, dia koma. Hak kita ni tak ada koma, tu nokta. Kan banyak nokta kat China kan. Ya, top. Jalan-jalan top artinya. Tu dia nokta tak ada koma. Itu nokta habis. Tergolik. Sebanyak mana rezekinya yang termaktub siap. Dan tiada jadi, ya, berlebih ia atau berkurang ia. Tu dia kata rezeki secupak takkan jadi segantang. Tepat. Banyak orang komen ni. Dia puasa tak betul kan? Tak betul. Kepala dia tak betul. Dia tak faham. Bukan maksud bila kata rezeki cupak tak jadi segantang, kita duduk tak usaha, kan? Dia orang faham kot tu. Tu yang dia kata, oh ini tak betul, kan? Maksud di situ rezeki cupak, contohnya kita berniaga. Ya, berniaga, ujung malam kira-kira murad ada pada untung 1,500 cupak. Itulah maksud dia. Ya. Dah kita berniaga dah usaha, Tuhan dah tentukan. Dia takkan berubah. Kan? Kalau macam tu, betul lah, sebab untung 1,500 banyak sikit ni. Wah. Dia takut tak nak kerja. Faham daripada secupak tak jadi segantang. Duduk je lah, tak payah kerja. Bukan tu maksud dia. Ya. Maksud dia nya pentaksisan, ya, taksis iradat Allah tidak siapa boleh ubah. Kalau boleh ubah, wah, dia lebih handal daripada Tuhan. Tak? Dia nak jadi Tuhan apa? Itu sebab Nabi kunci, Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikenaki Allah itu saja berlaku. Apa yang tak kenaki takkan berlaku. Jadi apa yang berlaku itu penterjemahan cermin, penterjemahan yang dah siap pada azal. Itu saja. Dan siapa jadi kenaki Allah kena bala, dan bahaya tidak siapa tertolak dengan dia. Ya. Habis. Guna masalah burung hantu. Burung hantu pula. Wallahu a'lam. Tu acap orang Melayu ni. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.